Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya just nak sembang secara santai lah berkenaan dengan isu kelajuan internet dekat Malaysia. So kita dapat berita dalam seminggu dua ni, mungkin 2-3 minggu lepas, mengatakan yang internet dekat Malaysia ni berada di kedudukan nombor 2 paling slow lah di rantau Asia Tenggara. Okey, so saya tak nak ulas bab kenapa negara lain lebih laju dan sebagainya, tapi kita nak ulas tentang negara kita lah. Kenapa benda ni berlaku? Okey, saya terus straight to the point lah. Nombor satu, kita kena tengok permintaan internet tu sendiri dekat negara kita. Ataupun kalau kita nak pergi lebih spesifik, kita nak sentuh tahap celik IT-nya orang dekat Malaysia ni. Sebagai contoh, berapa ramai yang menggunakan aplikasi seperti Maybank TU, CMB Click dan aplikasi yang seumpamanya lah, berbanding dengan orang yang pergi buat secara manual kan. So saya tak tahu benda tu, tapi apa yang saya nampak, masih ramai lagi yang menggunakan mesin ATM mesin tu untuk membuat transaksi seperti selain daripada pengeluaran wang lah, seperti transfer duit, bayar bil, bayar sewa dan sebagainya lah, sedangkan benda tu boleh dilakukan secara secara online. So kat situ kita tengok masih ramai lagi orang yang tak menggunakan kemudahan internet yang ada lah. Dan nombor 2, kita tengok satu lagi contoh, macam baru-baru ni bila Liga Super diperkenalkan, berapa ramai orang yang terpaksa tak pergi ke stadium disebabkan tak erti nak beli tiket secara online. So masalah-masalah ni lah. So banyak lagi lah masalah-masalah lain. So dengan kata lain, permintaan daripada pengguna tu yang penting sebenarnya. Kalau permintaan yang tinggi, saya tak rasa operator telekomunikasi ni tak dapat komit tak dapat bagi kita punya kemudahan internet yang tinggi kan. So operator ni pun dia pun buat duit. So bila dia tengok permintaan pada tahap-tahap tertentu, so dia riliskan dekat kita pada tahap-tahap yang tertentu sajalah. Sebagai contoh, kalau kita berada di 4G sekarang ni, saya rasa dah mungkin dah cukup. Kita tak nak ceritalah tentang kepentingan 5G tu, sebab macam saya kata tadi, operator telefon ni dia buat bisnes. Kalau kita bagi kat dia orang lesen untuk 5G pun, kita tak tahu adakah dia mampu untuk bagi kat kita servis 5G yang sepatutnya. Mungkin dia just wayang saja depan komen, dia cakap dia ada 5G, tapi bila kita nak masuk 5G lebih kurang 4G juga kan. So dia bila dia buat bisnes, dia akan refer balik kepada permintaan daripada pengguna. Kalau pengguna ni ramai yang setakat guna handphone, beli main WhatsApp saja, main Facebook dan TikTok dan sebagainya saja, maksud dia mungkin permintaan tu tak secara menyeluruh, dan kita tak nampak pun. Orang just kata line kat sini slow, line kat situ slow, tapi macam benda tu mungkin masih di tahap kes-kes yang nak kata terpencil tu tak, tapi lebih kepada itulah. So kalau kata orang bangkit, bising bab ni, cakap seluruh rakyat Malaysia bangkit untuk memperjuangkan line internet ni, saya rasa dia orang boleh buat untuk kita. Sebab saya tahulah, saya dalam industri ni, saya tahu macam mana dia orang kontrol kapasiti untuk pengguna tu lah. Dia orang boleh bagi lebih, tapi dia orang tak nak bagi lebih. Sebab apa? Sebab bila dia nak bagi lebih, dia kena keluarkan modal lebih lah. Contoh pada satu-satu kawasan, contoh lah kan, kawasan A ni kawasan VIP, so dia akan bagi full capacity lah kat situ sebab VIP. Tapi kawasan B ni yang bukan VIP, tak ada kepentingan pun, so mungkin kat kawasan A ni dia bagi full 4G, tapi kat kawasan B ni ada juga 4G, tapi kita tak tahu 4G A dengan B ni sama ke tak. Mungkin 4G B ni memang berada di kapasiti yang rendah dalam untuk
teknologi 4G tu sendiri berbanding dengan A. Tu yang kita tak tahu. Rakyat biasa dia tak tahu. Melainkan kita buat test speed apa semualah. Takkanlah setiap kali kita nak guna phone, kita nak guna servis internet, kita nak buat benda tu kan. So kalau kita masuk, kita dah boleh on, kita jalan lah. Tapi kalau kita tengok betul-betul kadang-kadang kalau kita buat test speed memang berada di paras yang mengecewakan lah. So kalau macam kata duduk di kawasan KL mungkin tak terasa, tapi bila pergi keluar bandar dan sebagainya kita terasa. Macam sekarang ni bila dah 3G telah dimansuhkan kan, ditamatkan perkhidmatan 3G, memang kita bergantung sepenuhnya kepada 4G. That's why lah selalu orang nampak orang dah start viral sekejap-sekejap terus pergi ke 2G sebab 3G dah tak ada kan. Down 4G tu pergi ke 2G terus. Instead of kalau sebelum ni kita down 4G, kita ada lagi 3G kan. So sepatutnya company-company telefon ni, telekomunikasi ni, dia akan upgrade lah 3G dia yang dah ditamatkan tu kepada 4G kan. Itu yang ada projek jendela dan sebagainya tu. Yang tu lah lebih kurang macam tu lah lebih kurang. So saya nak ambil tahu lah pasal projek-projek dia orang tu. Cumanya dia orang sebagai operator telekomunikasi, dia orang kena bagi yang terbaik lah untuk pengguna. Okey, so saya rasa itu sajalah kot saya nak nak sentuh tentang isu 4G ni. Mungkin next time kita sentuh isu lain pula lah. So berbalik pada persoalan Malaysia berada di nombor 2 atau bawah, saya rasa itu memang sepatutnya lah, sebab tak ada permintaan daripada rakyat, satu. Dan nombor 2, operator ni dia menggunakan dia menggunakan masalah tadi untuk dia save lah daripada dia punya part. Nombor 3, kerajaan pun tak pantau lah, cakap terang lah. Dia orang kerajaan ni, dia orang tahu kau ada 4G, kau ada sekian ni, mungkin dia tak pergi check ke semua tempat betul ke 4G ni berada di level yang sepatutnya dan sebagainya. So itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum.